Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para penuntut atau pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar? Kita kembali semula dalam tazkirah Zuhur Mazlum Mujahidin. Dan insya-Allah pada hari ini saya berkongsi dalam kitab Minhajul Abidin wasiat Imam Al-Ghazali. Sebelum itu mari kita membaca selawat Nabi sebagai pembukaan majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita semua insya-Allah. Salawatul Karim syahra wa hawla alfa alfin ala rasulil mu'alla. Salawatul Karim syahra wa hawla alfa alfin ala rasulil mu'alla. Salawatul Karim syahra wa hawla ألف ألف على رسول المعلى. يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين. يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين. يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, seterusnya sebelum itu saya ingin berkongsi dengan para penonton latar belakang ringkas mengenai Imam Ghazali. Sarjana Islam yang terbesar iaitu Imam Ghazali, nama beliau adalah Abu Hamid bin Muhammad Tusi Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Tusia, sebuah kota yang terletak di Khurasan pada tahun 450 Hijrah atau bersamaan 1058 Masihi, dan beliau meninggal pada 1058 Hijriah pada bersamaan 1111 Masihi pada umur 55 tahun. Dan sebelum itu ayahnya pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya puteranya menjadi alim. Dan doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelahiran Imam Ghazali, iaitu kemahiran beliau dalam bidang falsafah Islam sukar ditandingi sehingga digelar sebagai Hujjatul Islam, di mana setiap soalan dan hujah-hujah beliau dapat dijawab kepada mereka yang bertanya pada beliau lah. Baik, seterusnya dalam kitab ini, dalam kitab Minhajul Abidin saya berkongsi dengan para penonton. Baik, dan kita mengatakan kaum muslimin yang budiman, semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dan keridaan-Nya. Sesungguhnya ibadah adalah hasil daripada ilmu, faedah dari umur, berkat usaha hamba-hamba Allah yang rajin, barang berharga daripada para aulia, dan jalan yang tempuh oleh orang yang bertakwa, bahagian untuk mereka yang mulia, tujuan daripada orang-orang yang berhemah, syiar dari golongan terhormat, perkataan orang-orang yang berani berkata jujur, pilihan orang-orang yang waspada dan merupakan jalan menuju syurga. Diterangkan di mana tentang tadi tu orang-orang yang hasil daripada ilmu. Dan seperti mana dalam Al-Quran surah Mujadah ayat 11 Allah berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah mengangkat mereka yang beriman dari orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
agama dari kalangan kamu beberapa derajat. Dalam surah Zumar ayat 9 Allah pun berfirman juga, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Iaitu katakanlah tiada serupa orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak ilmu pengetahuan, ya. Baik, balik pada kitab ini di mana Allah berfirman, wa ana rabbukum fa'budun. Dan artinya akulah Tuhan kamu maka sembahlah kamu akan aku. Dalam surah Anbiya ayat 92. Maka dalam kitab ini mengatakan, ialah dalam firman ini, maka sembahlah kamu akan aku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, iaitu bab mengenai tentang tauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kita tahu bahawa tauhid itu mengesahkan Allah yang satu, dan maka tanamlah, ya, benih tauhid itu di dalam hati, dan supaya pohonnya menjadi iman dan buah-buahannya menjadi amal-amal yang soleh, ya. Dan seperti mana di dalam terangkan surah Anbiya 92 tadi bab mengenai tauhid, ya. Dan kita selalu baca dalam suratul Al-Fatihah, iyyaka na'budu, iaitu kepadamu ya Allah kami sembah. Dan di sini hanya Allah saja kita sembah lah, yang maksudnya, ya, tidak selain daripada Allah kita tidak sembah. Baik, seterusnya dalam kitab ini mengatakan Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Insan ayat 22, "Ba'da'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura." Ya, artinya serta dikatakan kepada mereka, sesungguhnya segala pemberian ini adalah untuk kamu sebagai balasan, dan adalah usaha amal kamu di dunia dahulu diterima dan dihargai Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tafsir Ibnu Katsir, dikatakan kepada mereka sebagai bentuk penghormatan dan perlakuan yang baik, dan Allah SWT membalas amal perbuatan kalian yang sedikit dengan balasan yang banyak, subhanallah, di mana rahmat Allah berikan kepada hamba-Nya begitu banyak sekali, ya. Dan seterusnya dalam kitab ini masalah ibadah memang menjadi bahan pemikiran dari awal hingga akhir tujuan, dan sangat dicita-citakan oleh penganut itu muslimin, ya. Dan kita sebagai orang Islam atau orang mukmin atau orang muslimin, ya, maka kita cita-cita untuk mati dalam Islam dan beriman, dapat dan beramal soleh, dan beramal soleh sehingga mendapat nafas yang akhir. Ini kerana ia merupakan satu perjalanan yang sulit, penuh dengan liku-liku, banyak halangan dari tangan yang harus dilalui, ya. Ramai musuh serta sedikit kawan dan orang yang mahu menolong. Begitu jugalah yang kita ketahui, ya. Musuh kita adalah syaitan, ya. Dan seperti mana diterangkan di dalam surah Yasin, iaitu innahu lakum adun mubin. Syaitan itulah musuh kamu yang nyata. Demikian, dan kitab ini juga kenyataan sebab ibadah adalah jalan menuju syurga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata hufat bil makarihi wa innal nara hufat bis syahawat. Yang artinya perhatikanlah sesungguhnya syurga itu dikelilingi oleh pelbagai kesukaran, sedangkan neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang menarik, ya. Ini memang bagi ujian seorang hamba Allah tu, nak membuat kebaikan memang sukar, ya. Nak masuk syurga dan haruslah ibadah, iaitu solat, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang rukun Islam lah yang kita ketahui. Pertama itu mengucap dua kalimat syahadat, ya. Itu kedua itu solat, bayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan kelima jika mampu untuk menunaikan haji, jika berpuasa. Baik, sabda Rasulullah SAW juga bersabda, ala wa innal jannata hazanun bi rabawatin, ala wa innan nara sahlun bi sahwat. Yang artinya perhatikanlah bahawa jalan ke syurga itu penuh dengan rintangan dan liku-liku, sedangkan jalan ke neraka sangat mudah dan rata. Ditambahkan lagi dengan kenyataan bahawa manusia adalah makhluk yang lemah, sedangkan zaman sekarang ini semakin susah dan rumit. Urusan agama pula terus mundur, manakala kesempatan pula berkurangan. Manusia disibukkan dengan urusan dunia, sedangkan umur manusia terlalu pendek. Allah Subhanahu Wa Taala penguji yang amat teliti, memandangkan kematian semakin dekat, manakala perjalanan yang harus ditempuh sangat panjang, maka satu-satunya bekal yang ada adalah taat. Ya, maka taat tidak akan berhasil, tuan-tuan dan puan, tanpa ilmu. Maka di sini disuruh kita mencari, kita belajar untuk mencari ilmu.
Dan seterusnya dalam kitab ni, waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Jadi beruntung dan berbahagialah orang-orang yang taat. Sebaliknya rugi dan celakalah ke atas mereka yang enggan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa sampai di sini saja saya bacakan, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu depan seterusnya, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.